kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi kebiasaannya kami cikgu-cikgu setiap pagi akan berkongsi tentang motivasi lah, apa-apa perkongsian yang dapat kita memotivasikan diri kita lah sama cikgu. Jadi hari ini giliran saya, jadi saya akan sharekan tentang husnuzon, bersangka baik. Bagi saya husnuzon ni amat berat lah bagi saya. Benda yang paling berat nak jaga lah husnuzon. Dia ada dua. Yang pertama husnuzon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian husnuzon kepada sesama insan. Ini sesama manusia kan. Jadi dua ni perkara yang kita kena selalu bersangka baik. Saya kongsikan daripada ayat Al-Quran dan hadis. Qala Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Maksudnya iklan jap. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Dan ini supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Ini jelas daripada Al-Quran ini mengatakan sangkaan itu sebahagiannya adalah dosa kan. Kemudian daripada hadis Nabi SAW, wa qala Rasulullah SAW, zanna fa inna zanna akdhabu hadisi wala tahassasu wala tajassasu wala tahassadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Mafhum hadis Nabi SAW, jauhilah prasangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dua perkara ni saya kongsikan berdasarkan pengalaman saya lah. Saya sebelum ni nak cerita yang pertamanya tentang bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebelum ni saya memang sedarlah prasangka buruk ni memang dilarang, memang tak elok kan. Jadi adalah situasi ni saya ditimpa sesuatu perkara, kemudian dah ditimpa lagi. Orang cakap apa? Jatuh ditimpa tangga kan. Bila dah jadi dua kali, saya mula, ya Allah, kenapa macam ni? Kenapa aku ditimpa macam ni kan? Saya macam mengeluh kan. Macam tak puas hati lah, kenapa benda ni jadi kat saya. Jadi bila saya lama-lama saya fikir, saya tenang. Saya cakap ini adalah semuanya adalah daripada Allah. Ini adalah datangnya daripada Allah. Allah nak uji kita untuk kita bersabar dan kita berfikir kan. Ada hikmah di sebalik setiap musibah kan. Jadi saya latih diri saya, bermula pada hari itu saya latih diri saya cakap, setiap perkara yang jadi saya akan sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita sedar yang setiap musibah bukannya mati saja, tapi setiap musibah, walaupun sekecil benda kan, walaupun benda tu remeh, tapi dia datang, dia macam menghalangkan diri kita untuk melakukan sesuatu tu, melancarkan sesuatu perkara. Itu adalah kira macam benda yang buruk lah, macam musibah. Jadi saya latih diri saya untuk bersabar dan berfikir segala yang ditimpa ni datangnya dari Allah, baik buruk datangnya daripada Allah kan. Jadi macam mana kita nak reflect daripada keburukan itu dan kita kembali kepada Allah kan. Kita ingat Allah. Jadi lepas daripada saya ingat Allah, saya ingat akan perkara tu datangnya daripada Allah, Allah mudahkan selepas tu. Maknanya selepas tu tak ada apa pun, benda tu lancar je. Maksudnya tak ada apa yang meremehkan kan. Melainkan kalau kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala yang bantu kita. Itu satu perkara tentang sangkaan baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu atas diri saya, berbeza dengan orang lain, berbeza kan dugaan dan cabaran kan. Yang satu lagi adalah tentang bersangka baik sesama manusia. Ini pun sangat berat bagi saya, memang berat lah. Setiap hari saya rasa macam diuji. Tak tahulah kalau yang lain. Bagi saya memang bersangka buruk, nak sangka buruk terhadap orang lain ni memang dia akan ada. Dia macam dia berbisik-bisik.
Syaitan biasalah dia akan menghasut kita kan. Dia akan berbisik-bisik kat hati kita. Jadi terpulang pada kita sama ada kita nak ambil terus yang sangka buruk ataupun kita nak latih diri kita sentiasa bersangka baik. Contohnya memang terjadi realitinya, Allah nak tunjuk pada saya. Jadi yang realitinya daripada diri saya, nak mengajar betul-betul, nak tarbiyah diri saya. Benda ni berlaku sebelum PKP lah. Saya keluar dengan isteri saya pergi ke Eco Shop kan. Eco Shop. Eco Shop. Eco Shop di Selayang. Kami beli barang sikit lah, beli barang. Jadi masa tu kadang sesak lah nak masuk maghrib kan. Kadang sesak. Kemudian ada macam seorang Amoy. Dia berpakaian agak menonjolkan kan. Lepas tu saya ada terperasan seorang lelaki ni, dia tengok atas bawah. Dia tengok tanpa henti kan. Jadi kita pun tengok dia, ini tak hormat orang. Dia dah timbul dah, syak wasangka dia dah timbul kan, perasaan kan. Ini tak hormat orang ke, walaupun dia, yelah tahulah dia Chinese kan. Memang itu dia memang pakaian dia macam tu kan. Dia tengok macam something wrong lah, macam something. Kita pun rasa macam something kan. Jadi start pada situ saya dah sangka dengan rupa dia macam tu kan. Dia sangka dia ni macam dah ada bambu dia dah ada perasaan sangka buruk tu. Kemudian Allah tunjukkan pada saya, lepas saya habis shopping semua, beli barang, kereta saya breakdown, tak boleh start bateri kong. Bateri kong. Usaha tolak semua kan. Hidup kejap. Lepas tu masa tu nak keluar parking tau. Ini memang keadaan sibuk lah sebab orang maghrib kan, nak bergegas balik kan. Nak keluar parking, dah keluar sikit kereta mati. Kereta mati tu yang masalah tu, sebab kita dalam kereta lain dah queue belakang kan. Jadi masalah di saya pun macam ni dah gelabah lah. Lepas tu tiba laki yang saya expect tadi, saya yang sangka lain macam tu, dia tolak kereta saya. Dia kata, "Bang, kenapa bang?" Kata, "Tolong ke?" Wow. Cakap, boleh, kereta ni bateri kong, tolong tolak dia kata, okey, abang masuk gear kan. Saya masuk lah gear 2. Bagi tak adalah kalau gear 1 kan enjuk sangat kan. Masuk gear 2. Saya tolak, dia tolak. Terus masuk kan, kalau Eco Selayang siapa pernah pergi, dia selekoh tu dia terus masuk traffic light kan. Dia tolak sampai depan tu, sampai turun selekoh, turun corner tu, naik terus traffic light. Dia tolak sampai masuk jalan. Terus masuk jalan, saya memang tak boleh berhenti lah. Kalau saya berhenti, kereta mati balik. Saya terus gerak. Tanpa berterima kasih kat dia. Tanpa nak boleh terima kasih kat dia. Tak ada cara nak terima kasih kan. Sebab kalau kereta berhenti, memang berhenti lah. Memang mati lah. Jadi benda tu memang impact saya. Saya lepas pada kejadian tu, saya Allah, orang saya sangka buruk tadi, dia yang bantu saya. Allah hantar dia bantu saya, gerakkan hati dia kan. Orang yang paling awal yang bantu saya. Jadi benda tu Allah tarbiyah saya, tarbiyah betul-betul. Jadi memang terkesan lah dalam diri saya. Terkesan cakap, ini memang tak boleh, kena latih diri. Tak boleh sangka baik je dengan orang. Nampak orang, biarpun benda tu zahir dia nampak jelas depan kita kan, nampak dia macam teruk dia ni, pakaian dia tak senonoh kan. Kita tak boleh, sebenarnya kita tak tahu apa yang dia fikir, apa hubungan dia dengan Allah, kita tak tahu kan. Jadi benda tu memang terkesan dalam hidup saya. Macam ada satu kisah Imam apa dah, saya tak pasti Imam Hasan ke Imam Hasan Basri ataupun siapa tu, Imam besar lah. Dia ada anak dia kejut anak dia tajud. Kemudian anak dia cakap kat ayah dia, kat Imam, "Ayah tengok orang lain tak bangun." Tengok orang lain tak bangun. Lepas tu ayah dia cakap, "Kamu lagi teruk pada orang yang bangun. Baik kamu tak bangun," kata kan. Sebab bangun tahajud kan, dia nilai orang lain yang tidur kan, nilai orang lain. Jadi benda tu tak patut lah. Dia sangka orang lain kan, dia sangka orang lain tak bangun tahajud, dia lebih kurang pada dia. Jadi benda tu banyaklah benda yang mengajar saya. Yang paling terkesan tadi, yang kisah tadi lah, memang terkesan. Sangkaan baik ni bagi saya memang susah. Hari-hari benda ni akan ada, hari-hari memang ada. Susah. Lagi kalau saya terkait dengan pengurusan masjid lagi lah.
Kita banyak orang kan, banyak orang datang tanya masalah kan. Kita pun boleh kalau yang contoh macam menipu pun itu pun kita tak boleh kita lah nak sangka kan. Macam kadang-kadang orang datang nak minta derma, kita lah sangka dia ada niat lain. Itu antara dia dengan Allah kita mudahkan je lah apa yang dia nak kan, apa yang dia hajat. Kalau dia menipu, itu dia dengan Allah. Kita dapat 2 pahala. Kita beri laluan untuk dia, dan kita ditipu dapat pahala. Kita dah tipu. Jadi itulah perkongsian saya tentang sangkaan ni. Jadi Nabi pun dalam hadis tadi pun Nabi cakap itulah, sangka buruk ni ada satu dosa kan. Baik, jadi kita kena sentiasa bersangka baik, husnuzan, bukan su'uzan, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Ada nak tambah ke? Kak dengar cerita pasal tazkirah pagi ni, akak teringat pesan nenek akak dengan arwah tok ayah. Sebab mereka nenek sendiri adalah tukang mandi mayat, dan tok ayah dia, arwah tok ayah tu dia seorang yang menjual kain kapan, semua dia jual. So antara yang diorang selalu nasihat, kita kena selalu bersangka baik lah, sebab kita tak tahu akhir orang tu macam mana. Salah satu cerita yang sangat terkesan untuk akak nenek ada jiran dia tu, kita orang panggil tok tunggal tau, sebab dia tak ada anak, tak ada apa kan. Waktu dia meninggal kat rumah nenek. Waktu dia nak meninggal tu, kaki dah tak boleh gerak kan. Panggil semua kaum kerabat dia kan. Sampai dia boleh cakap tau. Dia minta maaf seorang-seorang. Minta maaf Tam, nenek akak nama Hitam binti Nordin. Minta maaf Tam, nanti kalau aku dah ni uruskan macam ni kan. Lepas tu dia, sebab dia adalah orang yang bekerja atas kapal. Dia selalu orang cakap dia minum toddy lah, apalah semua kan. Sebab orang yang duduk atas kapal, orang kerja atas kapal sejuk kan. So one way diorang nak panaskan badan is through the drink lah kan. Benda tu kan. So tapi kita tak tahu sampai akhir hayat dia macam mana dia antara dia dengan Allah kan. Bila dia nak mati tu, nenek cakap dia minta maaf kat semua orang tu. Dia betulkan tangan dia sendiri. Lepas tu dia cakap, dia mengucap lah tu. Mengucap akhir sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia tarik nafas. Lepas tu nenek kata, dia sempat cakap dekat nenek, susahnya nak mati ni Tam, sakit kan. Lepas tu dia mengucap lagi sekali, tapi tak sempat sampai asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu mata dia naik ke atas. Tu je lah. So itulah antara pengakhiran yang baik lah. Boleh sebut kan. Boleh sebut minta maaf lagi. Boleh betulkan badan sendiri kan. Dan bila akak fikir balik tentang hidup ni lah, antara orang yang banyak diuji adalah orang yang selalu dikata, orang yang cacat ke, kita tak tahu masalah dia, tapi kita pun orang tu miskin ke, busuk ke, dia tak kisahlah apa-apa kan. Sometimes kita ada daripada kecil sampai sekarang mesti ada kan, betul tak? So apa yang cikgu Anwar cakap tu, even sekecil-kecil benda, kita kenalah selalu bersangka baik, InsyaAllah. Terima kasih. Lewat dah Jadi khulasah lah kan, saya simpulkan je lah. Burung Okey, saya tak ada apa pun. Saya just nak cakap satu lah. Apa pun tazkirah kita pada pagi ni, kita relatekan lah dengan apa yang kita lakukan seharian kita kan. Bila banyak kita deal dengan manusia ni, makin banyak masalah kita akan hadapi. Bila banyak masalah kita akan hadapi, itu yang akhirnya itu yang akan jadi persoalan antara kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kepada siapa kita menyalahkan permasalahan ni kan. Kadang-kadang kita bersangka buruk kerana terlalu banyaknya masalah. Jadi itu ujian untuk kita lah, untuk bersabar sikit, dan InsyaAllah Allah akan permudahkan. Jangan bersangka-sangka lah. Dan yang kedua adalah sesama manusia, yang tadi yang Cikgu Anwar cakap tu, saya pun benda ni kita ni kalau deal dengan orang Rohiyah ni memang kita ini off record
Boleh cut nanti jadi kadang-kadang memang kita banyak ketua komuniti kan, ibu bapa, kadang-kadang budak-budak kan, cerita dia tu kalah kan, lagi besar kan, macam gajah terbang kan, buat kata aja kan. Macam tadi pun kita pagi-pagi je dengar kan, budak ni nak berhenti kan, ni apa hal pula ni kan. Dah start dah kita punya ni. Buat kata Anwar tadi, bisik-bisik sangka buruk tu dah masuk dah. Dah dia mencocok tu kan. Jadi tiba-tiba kita dah ada kan. Tetapi sebenarnya penyelesaian terbesar adalah komunikasi, ataupun kita tanya balik, tuan yang punya badan, betul ke, kenapa kan, kenapa awak buat macam ni, sebenarnya tak baik kan. Jadi itu cara dia lah. Daripada kita bersangka-sangka sampai ke bila kita akan menyeksa batin kita lah, kita akan tak boleh lah, dia ni tak boleh lah. Sebab apa? Sebab kita bersangka-sangka. Confess, jumpa, dapatkan jawapan, bincang kan. Terutamanya dalam tim cikgu-cikgu lah. Ini lagi besar lah kan. Kalau kantoi benda ni lagi kantoi lah kan. Jadi sama juga dengan kita, rakan-rakan sekerja, dengan kita, dengan pelajar-pelajar kita, dengan ibu bapa, wakil komuniti kan. Kalau komuniti itu lagi penat kan. Cikgu, ini saya tak dapat daging korban, ini itu dia makan seorang saja kan. Tanya sudah bagi, macam mana kan. Rupanya memang communication breakdown kan, antara among themselves pun memang ada problem kat situ kan. Dia lebih suka bersangka-sangka daripada berbincang. Dan lagi teruk lagi, kalau dah berbincang orang tu dah terangkan pun kita tidak percaya. Yang ni masalah lah. Maknanya hati kita dah gelap lah, kita tak nak membuka. Bab kata Anwar tadi, kalau dia menipu, itu terserah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita ataupun hak siapa pun telah dipertanggungjawabkan kepada dia. Kalau dia buat, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang yang menerima hak tu. Dan selebihnya kita serahkanlah pada dia. Jadi itulah saya simpulkan untuk hari ni. Jadi terima kasih Cikgu Anwar. Padu lah itu. Dah boleh bagi tazkirah, tak payah jumpa online dekat masjid tu. Saya sendiri boleh bagi tazkirah. Ini kosong tak boleh. Ustaz datang kan. Okey, tak boleh saya isi. Cikgu Anwar ni dia setiausaha Masjid Sungai Cincin. Jadi dia banyak deal dengan karya masjid lah. Okey, untuk hari ni ada apa-apa ke?